Assalamualaikum, saya Dr. Rushmini. Saya ialah seorang doktor, perunding kecantikan dan penggemar makanan yang lazat dan berkhasiat. Jangan lupa subscribe Dr. Rushmini Storytime, like, share dan tekan notification untuk info yang menarik. Assalamualaikum, saya Dr. Rushmini. Hari ini bersama dengan saya dalam Dr. Rushmini Storytime. Jadi saya berada di Rose Garden pada hari ini. Kita berbincang tentang kebaikan makanan sihat. Dan sayur yang saya pilih hari ini ialah koriander ataupun daun ketumbar. Actually koriander atau daun ketumbar ni adalah antara sayur favourite saya. Sebab dia menyedapkan masakan. Macam kita buat tom yum pun sedap. Masukkan akar dia. Kalau kita taburkan dalam nasi kan. Kalau kita masak nasi hujan panas ke apa kan. Tabur sikit ke atas. Wow, enaknya rasa dia daun ketumbar ni. Dan kawan saya kan, dia baru ni ajar saya resepi buat makanan Thailand. Jadi sos tu dicampur dengan daun ketumbar. Sangat enak dia secara dengan ikan bakar sos tu. Okey, masalah dengan daun ketumbar ni bila kita beli, cepat layu kan? Dan kita akan terbuang dia. Jadi teknik yang saya selalu gunakan di rumah ialah dengan memotong kecil-kecil lebihan daun ketumbar, masuk dalam plastik bag ataupun dalam tupperware kecil dan difrozenkan. Dan alhamdulillah tidak mengecewakan. Ketumbar yang difrozenkan dengan ketumbar fresh ni rasa dia sama. Bahkan saya rasa yang frozen tu lagi sedap. Sebab dia punya bau tu lebih beraroma. Okay, dan rasa dia pun enak. Jadi tak payah risau tentang ketumbar tu tak habis kalau kita beli nak guna sikit je. Tapi kita boleh masukkan dalam fridge ikut petua yang saya ajar tu. InsyaAllah tak akan kehabisan ketumbar. Tapi ada cara yang lebih baik tau untuk tidak ada kehabisan ketumbar ni. Iaitu dengan menanamnya sendiri. Susah ke nak tanam ketumbar ni? Jom kita tengok macam mana ketumbar ditanam dengan menggunakan batang ketumbar. Jadi kalau kita beli ketumbar kat pasar, kita belilah yang ada akar kalau kita niat nak tanam. Dan seperti biasa kan, kalau kita ambil satu stok sayur untuk kita tanam, kita kena buang daun dia dulu. Daun yang besar-besar tu semua kita kena trim dan buang. Hanya tinggalkan daun yang kecil saja. Sebab kalau perempuan tanam dengan daun yang besar, dia takkan hidup. Dia akan mati sebab dia tak cukup nutrition untuk dia support daun-daun yang atas tu. Dan dia akan layu. Cara dia ialah dengan kita buang, trim out, simpan di dalam fridge. Kalau tak habis guna, yang balance tu, yang kecil tu, itulah yang kita akan tanam. Sangat senang. Korek lubang dalam tanah yang lembut. Masukkan ketumbar tu satu persatu. Susun cantik-cantik. So, jangan sekaligus tau. Banyak-banyak tau. Sebab dia akan fight untuk dapatkan air dan mineral dia. Jadi pokok-pokok tu tak akan hidup segar. Jadi sebaiknya kita asingkan satu-satu macam dalam yang ditunjukkan dalam video ni lah. Buat lubang satu kan. Betul? Tunjukkan satu-satu je. Inilah cara yang terbaik untuk tanam coriander leaves ataupun ketumbar di rumah. Wah, cantiknya susunan dimasukkan satu persatu kan. One by one. Jadi bila dia tumbuh nanti pun penuh dalam pasu tu. Full. Okay, lepas dah masukkan ke pasu, dah ditanam macam ni, renjis-renjiskan air setiap hari supaya tanah dia sentiasa. Renjiskan air. Senang je kalau kita nak tengok, nak tahu tanaman yang kita tanam ni tumbuh segar ataupun tidak. Okey, cara kita nak cam dia, kita boleh tengok kalau dia menjadi hijau. Okey, menjadi hijau maknanya dia segar. Tapi sekiranya dia menjadi putih ataupun kuning, bermakna dia kekurangan cahaya matahari. Jadi kita kena alihkan ke tempat yang lebih bercahaya matahari. Okay, sebab
dia dapat cahaya matahari, daun-daun dia akan menghasilkan klorofil yang banyak, sebab jadi hijau. Kalau dia di luar daripada cahaya matahari ni, dia tak dapat nak menghasilkan klorofil tu, sebab tu dia akan jadi kuning ataupun putih-putih kan. Jadi tak cukup matahari lah tu. Jadi maknanya kalau kita nak tahu kenapa apa masalah tumbuhan kita tak cukup apa, kita tengok pada hasil tumbuhan tu. Kalau dia tidak meninggi, maknanya dia tidak cukup baja. Kalau dia tidak cukup hijau, maknanya dia tak cukup matahari. Itu je. Jadi kalau kering, cukup air kan. Itu mesti kita tahu. Okey, tengok selepas lebih kurang 11 hari, dah boleh ambil dah pun daun ketumbarnya. Kecil-kecil, fresh kan. Dan dah boleh ambil. Okay. So, kalau kita ambil, adakah kita akan merosakkan pokok kita? Tak, langsung tak. Sebaliknya, pencantasan ataupun bila kita ambil kutip-kutip ni, kita akan stimulate pokok tu untuk lebih bercabang. Dan bila dia lebih bercabang, dia akan mempunyai daun yang lebih banyak lagi. Jadi kalau pokok ketumbar ni, dia adalah jenis pokok yang bercabang kan. Dia berbeza sikit lah dengan daun stok ataupun di mana dia tak cabang, maksud dia lurus kan ke atas kan. Jadi kalau kita potong tu, dia akan sprout lagi banyak. Yang ini bila kita potong, dia akan bercabang lagi banyak. Tengok. Sebab itulah kita kutip awal. Maknanya dalam 2 minggu kita dah penuh kutip dah dia. Kenapa kita kutip dia dalam masa 10 hari hingga 2 minggu tu? Ialah untuk menggalakkan percabangan, supaya kita mendapat hasil lebih baik lagi. Jadi jangan sayang-sayang, jangan takut-takut nak petik daun tu waktu koriander anda berusia 2 minggu. Jangan takut, petik je kecil-kecil ya. Tak apa. Sebab dalam masa 2 minggu lagi tengok jadi macam ni. Maknanya dah cantik dah. Okay, jadi tips yang saya bagi kali ni ialah apabila kita menanam daun ketumbar, dalam masa 10 hari daun tu dah mula berdaun kecil, kita dah perlu untuk memetik dia ya, supaya dia bercabang dan dalam masa 2 minggu lagi menghasilkan daun yang sangat subur dan lebih banyak dalam pasu. Okey, dan jangan lupa tips emas yang saya selalu bagi tahu dalam setiap video, gunakan gunting yang bersih, tidak berkarat dan tidak ada kesan minyak ataupun garam apa-apa pun. Maknanya gunting yang khas untuk menggunting daun-daun yang anda tanam di dalam pasu. Ini akan mengelakkan pokok-pokok dalam pasu anda tu mati. Sebab pokok-pokok ni dia pun mudah sakit apabila ada bahan-bahan yang tak sesuai masuk ke dalam tangkai dia ya. Jadi kalau kita gunakan gunting berkarat, dia akan menjadi kanser kepada pokok. Macam mana nak tahu pokok kita kena kanser? Dia akan jadi warnanya macam metalik ataupun macam warna hitam, kehitaman macam tu kan. Itu dah kena kanser dah tu. So salahnya kita dah guna gunting berkarat. So kalau kita gunakan gunting yang ada kesan minyak, kesan garam, pokok kita pun akan cepat mati sebab bahan-bahan ini tidak sesuai untuk masuk ke dalam akar, ke dalam pokok kita kan. Jadi jauhkan. Jadi gunakan pisau yang ataupun gunting yang baru dan ataupun bersih dan khas lah untuk kita memotong tanaman. Jadi selamat menjaga tanaman anda dan sila like, subscribe, sharing our bell dan anda juga boleh berhubung dengan saya.